Mencari tahu kehebatan siswa-siswi Politeknik Kota Kinabalu dalam dapur kampus bersama Poly Cuisine. Minggu ini masih lagi di Sabah, negeri di bawah bayu. Jadi untuk pengetahuan anda, inilah dia siswi yang akan membawa saya pusing-pusing di sekitar Politeknik Kota Kinabalu ni, kan. Bolehlah saya nak minta dengan dirinya sendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada anda semua penonton-penonton. Boleh? Ya, boleh. Okay. Nama saya Maisara binti Hashim, berasal dari Kuala Terengganu tetapi telah lama menetap di Sabah. Dan saya dari semester 3 di Politeknik Kota Kinabalu ini. Mungkin Abang boleh cerita agaknya, apakah jurusan yang Mai ambil di sini? Saya mengambil jurusan Hospitality dan Pelancongan dalam semester 3 lah. Semester 3 lah. Seronok tak belajar kat sini? Alhamdulillah. Best lah. Best Ya, lah. dapat belajar banyak pasal bidang yang saya minat sendiri. Ya. Sebenarnya Mai akan bawa saya pusing-pusing di sekitar Politeknik Kota Kinabalu, dan kemana lagi agaknya Mai nak bawa saya agaknya? Saya rasa saya mau bakal pergi rumah terbalik. Rumah terbalik? Rumah tu terbalik. Okey. Dan juga di Kundasang lah. Kundasang? Danau. Ya, di mana terletaknya Gunung Kinabalu. Wah, saya tak sabarlah. Jadi apa kata saya nak ikut Mai bawa saya pergi sana. Jangan tak bawa janji Mesti bawa. Janji. Janji, mesti janji. Hari ini saya merasa bertuah kerana dapat menyaksikan siswa-siswi semester 4 khusus kemahiran khas. Siswa-siswi ini merupakan pelajar kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Nasi ayam ni akan dijual di student center dan nasi ayam ni kami akan jual dengan harga yang paling berpatutan sesuai dengan harga student lah. Lebih kurang dalam RM2-3 saja macam tu. Kita nak beri event saja. Daripada pengalaman saya di tempat kerja lama, amat menggalakkan sebab pelajar OKU ni bagi mereka ianya lebih sincere bekerja. Dan setakat ni saya tengok ramai yang di kalangan pelajar kita yang dah berbisnes sendiri pun ada. Okey, jadi sekarang ni kita dah sampai dah di cawangan Politeknik Telipok yang terletak lebih kurang 10 minit saja perjalanan dari Politeknik Kota Kinabalu. Dan Maisara bawakan saya di Jabatan Pelancongan dan juga Hospitality di cawangan ini. Dan inilah dia, orang kata persediaan untuk siswa dan siswi ini. Orang kata salah satu proses pembelajaran mereka dan kelas mereka juga ya. Terbalik. Nak ikut juga terbalik. Mentang-mentanglah kita baru sampai saja di hadapan rumah terbalik yang terletak di Tamparuli ni kan? Ya. Sebenarnya kalau anda nak tahu, rumah terbalik ini telah pun siap dibina pada awal tahun 2012 dan mula beroperasi pada Mac tahun 2012 juga ya. Harga tiket untuk rumah terbalik ini RM10 bagi dewasa dan RM5 bagi kanak-kanak. Dan di bawah umur 3 tahun hanya percuma. Dan waktu operasinya bermula dari jam 8 pagi sehingga jam 10 malam. 10 malam. Dan kalau ikutkan rumah terbalik ni tak jauh pun dari Politeknik Kota Kinabalu. Cuma lebih kurang 20 km saja dan mengambil masa lebih kurang 20 minit saja. saya dah rasa dah memang seronok dengan dalam tu. Anda patut cuba datang ke sini. Betul tak? Betul. Betul? Okey. Jom kita gerak sekarang.
setelah 2 jam perjalanan dari Kota Kinabalu, akhirnya kami sampailah di Kundasang ni. Sempat tadi singgah di rumah terbalik kan? Ya. Di sini saya nak menikmati pemandangan yang cukup indah di belakang ini. Hanya boleh didapati di Kundasang. Tapi sayangnya Gunung Kinabalu kat belakang tu ditutup oleh awan lah pula. Tak apa. Kita ada beberapa hari kat sini kan. Tapi Mai nak bawa saya ke mana selepas ni? Lepas ni saya akan bawa kalian pergi Ladang Teh Sabah. Ladang Teh Ladang Sabah. Wah, saya tak sabar. Tapi sebelum tu, kita nikmati dulu pemandangan indah di belakang ni. Jom. Okey, dari Kundasang kami dah sampai dah di Ranau dan kami singgah sebentar di Ladang Teh Sabah ataupun Ladang Nalapak yang terletak kira-kira 109 km dari Politeknik Kota Kinabalu. Dan hanya mengambil masa 2 jam dari Kota Kinabalu. Dah sebut pasal ladang teh, mestilah ladang ini memerlukan keluasan yang besar. Berapa agaknya keluasan ladang ini Setahu saya, mengikut pengetahuan saya, ladang ini berkeluasan 1,200 ekar. Dan ladang ini telah dibuka pada tahun 1984 oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kan. Kita sememangnya bila berada di ladang teh ni, tak sahlah kalau kita tak minum teh dulu, betul tak? Betul. Dan sesuai dengan julukan kualiti teh Sabah terbaik, teh di sini sememangnya menyegarkan. Kalau anda semua nak tahu, di sini jugalah orang kata teh yang ditanam secara organik di Malaysia. Ada satu-satunya di sini ya. Ini dia antara produk-produknya. Jadi saya nak beli. Maksud hampas soya. Hampas soya. Jadi dia lebih komersial kan. Kenapa tidak bahasa Perancis? Sebab okara ni di Jepun sekarang mereka menggunakan hampas kacang soya untuk mereka kegunaan harian, makanan harian mereka. Jadi tu yang kami ambil okara dari bahasa Jepun. Kumpulan kami dikendaki untuk mencari produk yang kami boleh majukan. So kami terbaca di satu artikel mengenai satu institut pengajian tinggi dan satu syarikat penghilang minuman tin yang berusaha sama untuk menghasilkan ampas soya ni sebagai makanan ternakan. So why not kita kita jadikan ampas soya ni sebagai bahan makanan seperti mana yang kita sudah lihat dari Jepun sendiri. Kajian yang kami lakukan adalah membuat ujian sensori kepada semua pelajar politeknik dan keputusannya adalah memberangsangkan. Agaknya apakah harapan anda semua apabila produk seperti ini, Okara Fingers atau dalam bahasa Melayunya jejari Okara telah pun dihasilkan ni? Harapan kami semua supaya kami punya Okara Fingers ni akan diterima ramai lah. Selain daripada itu, kami harap dia dapat menembusi selain daripada pasaran Sabah ni sendiri, Borneo, mungkin pasaran Malaysia dan insyaAllah kalau tidak salah, kalau saya berharap Okara Fingers kami menemui pasaran antarabangsa insyaAllah. Jadi inilah sesuatu yang amat membanggakan dan terhasil di Politeknik Kota Kinabalu ini kan? Suka tak? Alhamdulillah. Bangga tak? Mestilah bangga kan? Sabah boleh, Malaysia boleh. Okey, kita dah sampai dah di Pasar Besar Kota Kinabalu dan Shima hari ni nak bawa saya beli barangan yang diperlukan untuk memasak sebentar lagi. Okey, dah selesai dah pun. Orang kata kita mencari barang-barang yang diperlukan untuk kita masak jejari Okara. Sekejap lagi memang cantik sekali. Saya rasa macam tak nak balik ke Kuala Lumpur saja bila berada di Kundasang tu. Terutama sekali di Kinabalu Pine Resort ini. Tapi ada sedikit orang kata makluman kepada anda semua. Kalau anda ingin dapatkan perkembangan lanjut tentang rancangan Dapur Kampus bersama Polycuisine ini, anda boleh follow ataupun ikut sahaja saya di Twitter Carl Syafiq, ataupun anda juga boleh jadi rakan saya di Facebook. Cuma tekan like saja, iaitu Carl Syafiq Ibrahim. Saya nak pergi masak sebab tukang masak dah tunggu dekat sana. Okey, jumpa sekejap lagi.
Anda masih lagi menonton Dapur Kampus bersama Poly Cuisine. Saya Kal Syafiq dan hari ini Shima nak tunjukkan kita memasak okara fingers ataupun jejari okara. Tapi seronok sekali sebab saya memasak di Kinabalu Pine Resort. Betul tak? Okey, betul. Betul. Tengok pemandangan di luar tu cantik. Orang kat rumah tu mesti cemburu kan. Tapi tak apalah, Shima nak tunjukkan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat okara fingers ataupun jejari okara ni. Bahan utama dia hampas kacang soya, kentang yang sudah dilenyek, serbuk roti, 2 biji telur, tepung ubi dan sedikit garam. Dan sedikit garam. Okey, saya nak tanya sikit. Hampas kacang soya ni sebenarnya nak dapat macam mana? Okey, hampas kacang soya dia mula-mula dari kacang soya sendiri. Kita rendam dia selama 4 jam ya, Kak Syafiq. Okey, kita rendam, kita akan blend dan kita akan dapatkan hampas kacang soya yang sudah dipera. Okey, sekarang tibalah masa untuk Shima tunjukkan cara-cara dan juga kaedah membuat jejari okara ni. Boleh ya, Shima? Okey. Kita Mula? ambil mangkuk. Okey. Kita masukkan hampas kacang soya. Mari saya tolong. Okey. Okey. Hampas Masukkan kacang semua soya. kalau ikutkan ni berapa cawan ni? 2 cawan. 2 cawan ya. Okey, 2 cawan. Okey. Okey, masukkan kentang yang sudah dilenyek. Ni berapa biji kentang ni? 2 biji yang sudah direbus. Yang sudah direbus ya dan dilenyek. Okey. Terusnya Okey, kita ambil 1 biji telur. sebiji telur. Kuning dan putihnya sekali. Ya, masuk sekali. Okey. Okey, kita gaul dan kita ambil sedikit garam. Sedikit garam ya. Okey, secukup rasa. Cukup rasalah. Jangan terlampau banyak Boleh, nanti. banyak ni? Okey. Masin. Masih. Lepas digaulkan, Kita masukkan sedikit tepung. tepung. Banyak mana? Kita, Tujuan letak tepung ni tepung Dalam- ubi tadi ya? tepung ubi. Untuk kita mendapatkan bentuk yang lebih cantik. Jadi semua bahan-bahan tu ada tujuannya ya. Jangan main letak je kan. Okey, gaul. Macam tepung ubi ni adalah untuk membuatkan jenis lebih melekat ya. Dia lebih melekat. Okey, masukkan air. Masukkan air. Hmm. Okey, dan gaul lagi. Okey, kalau Syafiq ingin tahu dan penonton di rumah ingin tahu, hampas kacang soya ni kalau di Jepun dia memang terkenal. Mereka buat makanan harian. Okey, kita undi. Dan juga saya rasa adunan ni mengikut orang kata cita rasa anda lah. Kalau anda suka mungkin jejari okara yang anda buat tu lebih orang kata lembut, mungkin kurangkan tepungnya kan. Kita dah dapat bentuk doh. Okey, sambil-sambil Shima nak siapkan jejari okara ni kan, kita ada sedikit informasi nak kongsikan dengan anda. Tapi ini adalah tentang tarian yang ada di Sabah ni. Tarian apa? Daling-daling. Daling-daling. Kita nak tengok juga siapalah punya daling tu kan. Cara kita canai dia perlahan-lahan, takut hampas dough ni pecah. Berapa tebal Shima yang kita perlu buat semua? Okey, ketebalan dia agak-agak 1 inci. Panjang dia ikut jari saya ni. Alah, comelnya jejari okara yang Shima buat ni Okey. Dan seterusnya dipotong. Kita potong. Dipotong Kalau di rumah Syafiq selalu masak? Oh, saya memang suka masak kat rumah. Oh. Kadang-kadang saya masak, saya panggil kawan-kawan datang kat rumah makan kan. Dan lepas ni mungkin saya boleh cuba pula jejari okara ni kan. Bolehlah bagi kawan makan di rumah.
Okey, sekarang ni dah siap dah, ada 3 jari kat sini dan seterusnya simak apa prosesnya. Okey, proses kita sejuk bekukan. Okey, nampaknya inilah dia jejari okey. okara yang telah pun disejuk bekukan selama sehari ya. Sehari. Yang pertama sekali ialah Tepung. 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 Letak sini. Sedikit saja. Sedikit saja ya, di tepung ubi tadi ya. Tepung ubi. Yang ini mungkin boleh letak di sini ya. Okey. Okey. Serbuk dan roti telur. dan pecahkan telur. Okey, jejari okara ni kita salut dengan tepung ubi. Okey, tujuannya menyalut dengan tepung ubi kenapa ya? Okey, tujuan kita salut tepung ubi ni untuk kita mendapatkan jejari okara yang cantik sebelum kita celup dengan telur. Sebab kalau kita masukkan telur, takut telur ni lebih terlampau menyerap dengan okara. Jadi nanti dia lembik, cepat patah. Sekurang-kurangnya adalah orang kata sedikit penerangan daripada Shima kan, kenapa bahan-bahan ini diperlukan. Okey. Barulah Dan, disalut salut dengan serbuk roti. serbuk roti. Dan selepas itu kita simpan dalam pinggan. simpan dalam pinggan ya. Kita susun dahulu. Okey, sekarang ni saya buat cara-caranya sama saja. Kalau macam ini baru saja dia keluar daripada peti sejuk dan memang beku lagi. Kita salut dengan tepung Tepung ubi. ubi dulu. Okey, kita tengok Chef Syafiq masak. Okey. Setelah disalut kita rendam dalam telur. Okey. Dah rendam dalam telur dan serbuk roti. Serbuk roti ya. Okey, senang saja ya. Kalau kat rumah tu kan. Saya rasa ini pun memang sesuai untuk dimakan ketika kita minum petang ataupun sarapan pagi kan. Betul tak? Betul. Saya dah cakap dah jangan bagi saya buat. Okey, dah siap dah. Ini adalah jejari ukara yang telah pun siap dan orang kata sedia untuk digoreng. Okey, sekarang ni kita boleh goreng. Nampak tak? Panas tau minyak tu tau. Memang orang kata kalau nak menggoreng ni biar minyak tu betul-betul panas dengan api yang Sederhana. Jangan terlalu kuat. Api dia jangan terlalu kuat. Takut nanti okara tu akan hangus. Hangus dan juga bahagian dalamnya tak masak ya. Okey, kalau di rumah Syafiq selalu masak apa? Saya masak di rumah. Saya macam-macam, tak tentu saya ni kan. Saya biasanya masak makanan barat lah, makanan tempatan pun, tapi biasanya makanan tempatan lah dan kita pasal makanan ni, kita juga nak kongsikan dengan anda sedikit orang kata bingkisan tentang kacang soya. Dah tahu kacang soya? Mari kita tengok ni. Okey, anda biasa menggunakan kicap dalam makanan? Kalau siapa yang tak tahu, kicap tu sebenarnya berasal daripada kacang soya. Marilah kita nak ceritakan sikit tentang kacang soya macam yang saya ada di tangan ni. Inilah rupa kacang soya. Biasanya kalau kita minum air kacang soya kan, kita tak tahu pun sebabnya dah menjadi air kan. Air kacang soya tu diproses daripada kacang soya yang sebegini dan sememangnya sejenis tumbuhan yang mempunyai banyak sekali khasiat. Dan bukan setakat itu saja Shima kan. Kacang soya sebenarnya adalah merupakan pilihan yang lengkap dan mudah untuk orang kata pengamal-pengamal vegetarian yang selalunya makan sayur saja kan. Ini adalah orang kata khasiatnya bermacam-macam lah kat dalam ni kan. Kacang soya pun dia ada vitamin A, B, C dan D. Maksudnya lengkap lah vitamin-vitaminnya ya. Ya. Jadi itulah yang dapat kami kongsikan dengan anda semua. Kita kembali memasak. Marilah. Jom. Okey, kita angkat dia. Dah pun berwarna kuning keemasan ya. Okeylah, dah siap dah pun okara kita dan sebenarnya Shima pun mesti tahu yang kami ada kejutan untuk Shima, iaitu seorang tetamu yang akan merasa ataupun mencuba resepi daripada Shima ni ya. Tahu? Tidak. Tidak tahu? Tidak tahu. Muka pun dah terkejut tu. Jadi sebelum itu apa kata kita saksikan dulu. Ini dia kuis untuk anda semua. Jawab, jangan tak jawab. Jadi itulah dia tadi soalan kuis untuk anda semua minggu ini dan jangan lupa jawab soalan itu, mana tahu anda lah yang akan jadi pemenang bertuah kami minggu ini. Dan sekarang ni dah nampak dah orang sebelah saya?
Dah nampak? Ya, terima kasih. Happy. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya seperti biasa masih lagi buat persembahan di beberapa tempat dan juga syuting. Tapi untuk pengetahuan semua penonton-penonton, sekarang ni saya lebih kepada penerbitan dan insyaallah dalam beberapa bulan ini saya akan menerbitkan drama dan juga sebuah program musikal untuk RTM. Dan yang terbaru tu saya baru selesai menerbitkan sebuah filem DVD untuk negeri Sabah. Sebenarnya kalau AB nak tahu, ini adalah jejari Okara yang bermaksud hampas kacang soya. Jejari apa tadi? Okara. Jejari Okara. Okara berasal dari Jepun, bahasa Jepun. Jejari itu jari-jari lah. Jari-jari. Ini kita punya no. Untung kau hari ini dapat makan di bawah Gunung Kinabalu kan. Jangan jealous lah. Memang sedap dan saya bangga dengan ciptaan daripada kita punya siswi ini kan. Memang sedap lah sebab ini jujur punya lah kan. Memang dia punya rasa tu cukup rasa macam masin dia ngam, dia punya manis pun ngam. Jadi orang Sabah bilang memang ngam lah. Itulah dia. Dan apa pun Dapur Kampus bersama Polycuisine nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada AB. Ya, terima kasih juga kerana sudi menjemput. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Dan AB, selamat maju jaya AB ya. Ya, insyaAllah sayang Sabah, sayang Malaysia. Terima kasih. Nanti boleh datang Sabah lagi ya. Ya, tetap. Okeylah kepada anda semua. Kami nak ucapkan terima kasih juga kepada Shima kerana sudi berkongsikan tentang inovasi dan juga resepinya hari ini. Sekian saja Dapur Kampus bersama Polycuisine bersiaran selama 10 episod dan kami harapkan kesemua 10 episod itu telah memberikan manfaat kepada anda semua. Saya Kal Syafiq mewakili seluruh warga kerja produksi Dapur Kampus bersama Polycuisine mengucapkan salam satu Malaysia. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi.